Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke lapangan terbang antarabangsa Brunei di Brakas. Antara yang mula-mula dilawati oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah pejabat pos. Baginda juga berkenan meninjau dengan lebih dekat lagi pelaksanaan pemeriksaan bagi para penumpang di Dewan Pelepasan. Budget is there. Budget is there. It should start 2 years ago. The tender tutup next week, insyaAllah. There's no use saying that next week. It's 2 years ago. My office is here. Di kampus. Di kampus di Pembangunan di kampus ini. Haji Abdul Nasir. Everything okay? Alhamdulillah. Dia pergi ke Osman, dia sudah shift leadership satu shift of Then we go to the this is the satellite departure area. Pusat Kawalan Operasi turut menjadi tumpuan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang menempatkan pengurusan kabin kru, pejabat pemedulian pelanggan dan kru penerbangan. We have to work since August every day because we have to prepare PPE for the flight. Where's your office? Office di mana? Di sini. Yeah. Yeah. All this time. This is for the last 2 years. Kerja apa jam? During before Friday, the flight. When they arrive? Later, midnight. We arrive later at midnight. Departure date is coming back is like this considered. 4 or 5, one more come. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Korang saya Ini ada buat roster. This is the center of the system for the whole network. you in charge here? No. You're not in charge here. No. You're in charge. Yeah. So now 50% workforce. Keberangkatan Baginda bukan sahaja memastikan kemudahan awam yang disediakan di lapangan terbang memenuhi keperluan para pengguna, tetapi juga memastikan kemudahan-kemudahan menepati piawaian yang telah ditetapkan bagi menjamin kebajikan dan keselamatan para penumpang. Good morning. Morning. Where are you from? I'm China. I'm China. We're back to China. You're going back to China. Yes. Hey, Tato. The defense attaché. Yeah, we will go to China. Yeah, PPE. Yeah, it's the company's requirement. Yeah, requirement. Yeah, my son is my son. My daughter. Thank you very much. Sejak beroperasi pada tahun 1974, lapangan terbang antarabangsa Brunei menyaksikan pelbagai perkembangan dan berperanan penting ke arah pertumbuhan ekonomi negara, di samping sebagai salah satu pintu masuk utama para pelancong.
You on duty here? You on duty? Tomorrow. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia meneruskan keberangkatan ke Kompleks Setia Kenangan QLab dan berkenan meninjau cawangan Bank Islam Brunei Darussalam. And you in charge? Kalian. How many people working? 21 orang. Waalaikumsalam. Berapa orang kerja? 21. You get a shift. Ada shift. Ada shift. Tapi waktu kerajaan ada kontakan. Kami turun sini ya. Ya. Thank you. Thank you. You got the audit checking. You know about it? Ya. Mana macam tu? You should calculate by last year. No, I think they haven't. In the end, they have to check the audit. They have to check. Ditubuhkan pada tahun 1988, Hikmat Teknikal Diraja Brunei merupakan sebuah syarikat berkaitan kerajaan yang pakar dalam bidang pengurusan rantaian perbekalan dan kawal selia barangan strategik yang terkawal. Ini merupakan keberangkatan lawatan tidak berjadual ke bawah dulu Yang Maha Mulia yang pertama sejak negara Brunei Darussalam berdepan dengan gelombang kedua penularan wabak COVID-19. E-Board by Dynamic Technologies dengan kerjasama Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kemarin melancarkan audio digital pemandu pelancong di aplikasi Easy.Travel. Majlis pelancaran diadakan di Muzium Alat Kebesaran Diraja. Perasmiannya disempurnakan oleh Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan dan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Audio pemandu pelancong digital ini bermatlamat mempromosikan sejarah, mercu tanda dan kebudayaan Brunei dengan disokong oleh Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sepuluh kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,516 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan 5 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 5 kes import. Sementara itu, 2,632 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Manakala kadar kes positif 0.4%.
Bagi kategori 5, hanya 1 kes menerima bantuan mesin pernafasan dan di bawah rawatan rapi. 97 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 2 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,319. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.3%. Sehingga 3 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.6%, untuk 2 dos vaksin 93.4%, sementara 22.7% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi, 2 pelanggaran arahan dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Konsortium Mualafpreneurs memberi peluang kepada golongan asnaf mualaf untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka bukan sahaja di pasaran tempatan, bahkan ke peringkat global. Di sebalik penularan pandemik COVID-19, terdapat hikmah apabila peluang menjana pendapatan terbuka luas bagi seorang usahawan mualaf di bawah Konsortium Mualafpreneurs Pusat Dakwah Islamiah. Ikuti laporannya bersama Maziah Jini. Penghasilan sungkup muka jenis kain yang boleh dipakai semula semakin meningkat di negara ini. Idea pembuatan sungkup muka tercetus apabila Dayang Faiza binti Abdullah menerima permintaan yang semakin banyak daripada pelbagai pihak. Dengan variasi corak dan warna yang menarik, perusahaan ini mendapat pulangan yang lumayan. Pada mulanya, saya membuat untuk diri sendiri dan keluarga. Di samping itu, saya kongsikan juga bersama kawan-kawan dan guru-guru. Dan sanatah mulanya ada yang ingin menampah dan membeli sungkup muka yang saya buat. Sungkup muka yang dibuat mempunyai berbagai corak. Tambahan lagi, sungkup muka jenis kain ini dapat menambah lagi lapisan kepada surgical face mask. Konsortium Mualafpreneurs merupakan sebuah platform yang ditubuhkan bagi menyediakan bengkel, kursus dan latihan kemahiran dalam dunia perniagaan. Ia juga dihasrat supaya golongan mualaf akan lebih mandiri dan meningkatkan penglibatan mereka dalam keusahawanan. Produk-produk Konsortium Mualafpreneurs boleh didapati di kedai Al-Qudwah bertempat di Pusat Dakwah Islamiah. Sesi persekolahan penggal pertama bagi sesi akademik tahun 2022 dihasrat dapat meningkatkan semangat para pelajar di samping berhadapan dengan norma baharu di fasa awal endemik. Namun begitu, para pelajar berazam untuk terus mencapai kecemerlangan pada tahun ini. Pembelajaran secara bersemuka bermula tahun ini dapat menambah fokus para pelajar di dalam kelas dengan azam dapat menempuh segala cabaran. Memperbaiki lagi diri dengan cara taqarrub ila Allah, iaitu lebih mendekatkan diri lagi dengan Allah dan berusaha lagi dalam pembelajaran. Azam saya ingin belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya berazam ingin melancarkan hafazan saya dan insya-Allah akan mengkhatamkan hafazan saya. Saya ingin memperbaiki diri saya dalam akademik, dari akademik dan Al-Quran juga. Saya ingin mencapai yang terbaik dan membuat yang terbaik dan menghafaz Al-Quran. Saya ingin menjaga 30 juz Al-Quran sebelum keluar dari sinilah, insya-Allah. Saya ingin memanfaatkan pembelajaran secara fizikal ini dan akan berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai result dengan cemerlang. Bersyukur kerana saya dan rakan-rakan saya akan lebih fokus dan memahami pembelajaran yang kami pelajari. Azam baru saya pada tahun ini adalah untuk meningkatkan gaya pemikiran atau personality dan memperbaiki diri dalam amal ibadah. Saya akan belajar dengan gigih, mendapatkan keputusan akademik yang cemerlang. Pengambilan HIKAS 2022 pusingan pertama secara dalam talian bagi kemasukan
ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Teknologi Brunei UTB, Politeknik Brunei dan permohonan beasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan bagi tahun akademik 2021-2022 akan bermula pada hari Rabu 5 Januari 2022 8.30 pagi dan akan ditutup 5 hari bekerja selepas pengumuman keputusan GCA peringkat A November 2021. Tarikh tutup akan diumumkan kemudian di laman sesawang HIKAS. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah peringkat ijazah pertama, diploma tertinggi kebangsaan dan diploma level 5. HIKAS dibukakan kepada pemegang kad pintar Brunei Darussalam yang sah iaitu kad pintar berwarna kuning, ungu atau hijau. HIKAS tidak memproses permohonan di bawah skim latihan dalam perkhidmatan atau permohonan orang asing yang tidak mempunyai kad-kad pintar berwarna kuning, ungu atau hijau. Pemohon boleh memakai keputusan yang diramal untuk mohon ke IPTA atau permohonan beasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan. Pemohon yang berjaya akan diberi tawaran bersyarat oleh institusi berkenaan. Sebelum tarikh tutup HIKAS, pemohon dikehendaki membuat pembayaran tertunggak melalui BIBD Mobile Application atau secara tunai di kaunter pembayaran di Pusat Tingkatan 6 Tutong dan Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan www.moi.gov.bn atau laman sesawang HIKAS yang baharu hikas.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan hubungi pentadbiran HIKAS melalui email di mail-to-us.hikas@moi.gov.bn. Kembali selepas ini, teruskan bersama berita. Antarabangsa. Para penduduk di Delhi diarahkan oleh pihak berkuasa untuk tidak keluar rumah selepas menyaksikan kes jangkitan COVID-19 melonjak 4 kali ganda dalam tempoh seminggu. Ketua Menteri India berkata dia dijangkiti COVID-19 sehari selepas menyertai acara pilihan raya tanpa memakai sungkup muka. India mencatatkan lebih dari 37,000 kes baru jangkitan COVID-19 dalam tempoh 24 jam dengan jumlah kematian sebanyak 124. Kes itu adalah jumlah tertinggi sejak awal September lalu. Para pakar menjangkakan varian Omicron mula mengganti Delta dalam gelombang terbaru di negara itu meskipun pihak berkuasa berkata kadar kemasukan di hospital masih terkawal. Ketua Menteri India tersebut sedang menjalani pengasingan diri di rumah dan hanya mengalami gejala ringan. Delhi mencatatkan lebih dari 4,000 kes baru COVID-19 setiap hari, namun kebanyakan pesakit hanya mengalami gejala ringan dan sembuh dengan cepat. Aktiviti penebangan hutan menunjukkan peningkatan di kawasan-kawasan biodiversity. Menurut pakar sains di Cerrado, Savannah dan beberapa buah wilayah lain di Brazil mencatatkan peningkatan penebangan hutan dan para pakar memberi amaran terhadap habitatnya. Kawasan hutan itu digelar upside down forest berikutan pokok-pokok mempunyai akar yang tumbuh sangat dalam yang sekaligus membantu bertahan pada musim kemarau dan kebakaran hutan. Menurut Agensi Penyelidikan Kebangsaan Brazil, aktiviti penebangan hutan meningkat 8% dalam tempoh setahun.
Ia dianggarkan 10 kali ganda ukuran bandar raya New York. Pokok-pokok di Cerrado semakin berkurang dengan cepat.